Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshr 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadahu rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pertama mula dan selama-lamanya merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal, ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah SWT mengaitkan dalam perbahasan surah Sajdah 9 ini, di saat Allah Ta'ala menjadikan kita manusia yang bermula yang bersifat tiada atau dikaitkan dengan mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu itu mati. Mati dalam merojoknya tiada. Kemudian Allah jadikan kita yang mana bukan sekadar kejadian luaran semata-mata, bukan lahiriah semata-mata. Nama Allah jadikan bersertanya kita ini dengan bukan sekadar telinga tapi pendengaran, sifat yang ada berserta. Bukan sekadar mata tetapi penglihatan. Dan bukan sekadar badan tapi punya perasaan. Yang mana hari ini kalau kita dengar teknologi sekarang ni, apa nama apa tu, Tesla, dia dah bosan duduk bumi lah, dia pun nak duduk marik kan. Tapi dia pun buat robot. Dia pun boleh buat robot guna dengan teknologi AI, kemudian boleh respon dengan setiap pertanyaan, namun dia tidak boleh respon dengan perasaan. Nah, inilah zaman yang mana ibarat patung ni, macam patung. Patung lah tu, dia boleh buat semua perkara, luaran, perbuatan yang nampak, percakapan yang diatur elok, namun perasaan itu tidak mampu dilakukan. Kerana itulah satu ciptaan yang tidak boleh ditiru. Ialah datang bersertanya dengan roh. Nah, roh. Sebab itu
Pendengaran itu bukan duduk pada telinga. Ramai ada orang ada telinga, tapi belum tentu ada pendengaran. Maka syariat Allah takdirkan ada orang telinga tapi tidak punya pendengaran. Sungguh dia panggil OKU, orang kurang upaya. Tiada kurang pun dengan kita, sama je kita ni walaupun kita boleh mendengar. Kita ni tetap manusia yang tiada daya dan upaya, sama je. Kurang upaya itu, kurang upaya. Keupayaan mana yang kurang? Pendengarannya. Namun pendengaran itu adakah dengar dengan telinga? Tidak. Pendengaran itu dengar dengan sifat Allah. Sifat kita peka. Dengan telinga saja lupa Allah dah. Boleh lupa Allah dah jemaah sekalian. Kita kata mendengar dengan telinga, dah. Dengar dengan telinga saya lupa dah kita. Kalau dengar dengan telinga, maka di situ kita nisbatkan pendengaran itu pada telinga. Padahal pendengaran bukan letak pada telinga. Telinga itu hanya alat. Alat yang mana kalau ditanyakan telinga itu di manakah duduknya pendengaran, doktor pun tak boleh jawab. Di cupingnya kah? Di gegedang telinganya kah? Di manakah duduknya pendengaran? Pening doktor nak jawab. Tak ada lagi orang tanya macam ni. Dia adalah satu sistem yang kompleks. Dia orang kata berantai tu. Shot satu dia cabut wayar sikit je dah habis. Cerita bab mata lagi. Melihat dengan mata, dah. Dengan mata saja kita lupa pencipta. Melihat itu bukan dengan mata. Melihat itu dengan sifat melihat, maha. Kalau dengan mata, buta. Kita sifat buta je maksudnya. Man arafa nafsah, siapa kenal diri, faqad arafa rabbah. Pasti akan mengenal pencipta, Rabb. Lah kenal diri kita, telinga cukup, dengan telinga cukup. Tak usah pergi di dalam diri syariat dia, bukan telinga. Dengar aku dengan telinga, dah. Dengan mendengar tu bukan dengan telinga, dengan sifat Allah. Ya sami', sama, basar. Qalil, akhirnya Allah kata sedikit hamba-hamba pun yang ingat pada aku. Sikit mas kita, qalil. Belum cerita perasaan lagi. Merasai dengan apa? Dengan badan? Tentu itulah sifat roh yang dijadikan kepada manusia. Summa sawahu wa nafakha fi roh. Dan rohani ini mestilah sentiasa terhubung dengan penciptanya, Al-Khaliq. Bukan berhubung dengan makhluk. Sebab tu kalau kita gagal menghubungkan roh kepada empunya, pencipta, maka jangan terkejut atau jangan kesal atau menyesal apabila hanya ada telinga tapi peka. Abang ni tak mau dengar cakap saya, ataupun tak jadi pendengar yang baik. Mau tak dengar jadi pendengar yang baik, kamu bebel apa lama dah? Kamu tahu kamu bebel berapa lama? 20 tahun aku tahan kau bebel tahu. Dah wah nak marah ni. Habis tu saya cakap abang tak mau dengar pun. Padahal cakap depan tu, tapi dia punya pitching dia macam 10 batu. Tapi ketika dah bersatu hatinya dengan apa? Dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka berbisik pun dengar. Bukan nak berbisik, bagi signal dah. Macam gitu bahasa isyarat pun faham. Ini kadang karangan 1000 patah perkataan tak faham katanya. Adakah faham dengan perkataan? Adakah pendengaran itu dengan telinga? Tidak ya mas. Ini satu uniknya kehalusan seni bagi. Ataupun bagaimana Allah Ta'ala mentadbir manusia itu bukan sekadar dengan jasadi. Yang hari ini manusia hanya tumpuan berhabis-habis untuk jasad, tapi tidak punya firasat. Punya ijazah tapi firasat tak ada. Tak mampu ada gerak hati. Terpinga-pinga dalam mentadbir satu perkara, duk tak faham-faham. Rupanya mendengar tu bukan dengan telinga, juga boleh mendengar dengan hati. Dia panggil suara hati.
Melihat itu bukan dengan mata semata-mata, dan melihat itu dengan hati juga, dipanggil ainul basirah. Jadi kalau ini hidup di masa sekalian, maka kuranglah dipanggil damage in physical, kuranglah kerosakan pada fizikal, kerana hatinya memimpin. Tapi kalau hati tidak memimpin, tidak dikaitkan, hubungkan dengan Allah Azza wa Jalla, maka banyaklah kerosakan fizikal, pengabaian berlakunya sehingga tahap penceraian, hancur, cerai itu bercerai, walaupun ada hikmah di sebaliknya. Kalau jumpa, kalau tak jumpa, jadilah yang masih tercari-cari, meraba-raba dalam cahaya, bukan dalam kegelapan. Cahaya dah hidup terang menderang, tapi masih tak tahu ke mana ala tuju kehidupan. Jadi jemaah yang mulia Allah, sebab itu dalam kita melihat kehidupan ini, mestilah kita menilai dia dalam konteks surah ayat 9 ini saja, memberikan satu signal, satu petanda yang mesti diambil berat tentang bagaimana kehidupan atau diri manusia itu, ataupun perjalanan hidup kita ini bukan dari satu sudut pandang luaran semata-mata. Malah luaran itu tidak menjanjikan kenikmatan kalau kita tidak mampu bertemu dengan jiwa yang mengenal Tuhan, ini Allah Azza wa Jalla. Maka dalam perbahasan kita dalam penutup atau kesimpulan dalam bab munakahat ataupun tentang pernikahan, dan kita membincangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Semalam alhamdulillah saya ad hoc jemput Tuan Haji Zainal kita. Bukan saya, adik saya yang kursu. Jadi cakap lo telah melangsungkan pernikahan semalam. Adik perempuan, jadi dapatlah adik ipar lagi. Kalau orang kata dah telah tamat menamakan zaman bujang, bagi lelaki belum. Bujang dia kalau kahwin 4, maka habis bujang dia. Betul tak? Setuju tak? Nak macam berat dan angguk belakang. Tu belakang angguk betul tu, mana betul. Dah kahwin 4 tu zaman bujang habis. Jadi bila sebut perkahwinan, maka datanglah majlis keraian, kesyukuran. Majlis-majlis pun diraikan. Adakah tanda perkahwinan pertemuan dua insan semata-mata? Tidak. Disitulah bergabung, bertemunya sifat Rahman Rahim. Maka di sini jelas kita lihat, kalau tidak kerana kasih sayang Allah melalui Rasulullah, maka tidaklah kita kenal itu kasih sayang. Yang ada pergaduhan. Sebelum kedatangan bagi Nabi Muhammad SAW Islam, wanita diperlakukan bagaimana? Cuba bagi tahu. Jangan berkata, saya tak suka Ustaz dengar buat kahwin ni, buat nikah lagi ke apa ke. Tak mau. I very hate to hear that. Boy. Sakit. Saya kata balik, siapa yang menjaga dan memelihara martabat wanita? Islam. Jadi selagi mana syariat itu ada dalam Islam, wanita akan terpelihara. Yang tidak ikut Islam, ia akan sengsara. Tak kisahlah 1, 2, 3, 4. Bukan isu 4. Isunya pelihara tidak dengan agama. Itu saja. Islam datang memelihara wanita. Di saat kedudukannya tiada strata, tak ada dalam kedudukan dalam manusia tu, wanita tak ada. Jadi apa? Malah kehadiran wanita, kelahiran wanita dianggap sebagai satu perkara yang membawa pada kecelakaan. Sebab apa tak boleh buat apa? Itu datang pimpin wanita kena setara dengan lelaki itu. Pun sama juga, eksploitasi wanita. Cuba nak diri sama tinggi dengan lelaki, akhirnya dipergunakan juga. Apa maksud dia? Oh, wanita berkejaya, ada harta. Akhirnya dipergunakan. Kau lah bayar, aku tak nak bayar. Dah marah. Oh, abang suruh saya kerja, saya bayar. Dah, kau nak tu, kau bayar. Dah marah. Eksploitasi wanita berlaku di situ.
dalam halus masuk dalam doktrin pemikiran, nampak macam nak memperjuangkan kedudukan wanita. Akhirnya di mana kedudukannya? Akhirnya wanita sebaik-baik kejadian yang Allah jadikan, yang datangnya bukan dari dunia ni maksudnya. Kehadiran wanita ini datangnya dari syurga. Tun ibunda Siti Hawa. Kan? Jadi sebab tu wanita ini kedudukan dia bukan di dunia. Jadi wanita mana-mana wanita yang gagal meletakkan, positionkan dirinya lebih tinggi dari dunia, dia akan berada di bawah dari dunia. Sebab kedudukan adalah sebaik-baik kejadian manusia, perhiasan itu adalah wanita salihah. Jadi gabungan lelaki dan perempuan punyai sifat kasih sayang. Ini poin yang penting yang kita nak highlight kan. Maka kasih sayang itu bukan datang dari makhluk. Kalau datang dari makhluk, pasti tiada pertelingkahan, pasti tiada pergaduhan. Dah sayang, mana ada sayang tampon, kenapa sayang dia siku kawan, tak ada. Aman damai. Adakah aman damai kerana benda? Tak ada. Ada orang tak ada benda hidup bahagia, ada orang ada benda hidup merana. Menangis depan kamera, nak cakap apa? Kawan tu tak ada kamera pun, tak ada wartawan pun datang. Contoh. Tapi dah jadi viral, nak contoh apa kan? Memang betul lah, tak janganlah viral kan. Kawan tu tak boleh nak bagi apa pun kat suami dia. Bang, saya ada diri saya je bang. Itu je. Suami pun jawab, ada kamu pun dah ada semuanya. Lega je saya. Kerana apa bang berkata begitu? Kerana sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Jadi abang tak tahu nak bagi perhiasan apa yang pada kamu. Jadi rumah ni memang tak ada apa-apa perhiasan, cukup kamu saja menghiasi rumah ini. Pening jawab gitu kan. Macam mana ibu-ibu belakang boleh terima tak kenyataan ni? Kenapa bang kosong di rumah ni? Abang tak rasa kosong pun? Cukup dengan awak saja. Tak tahu kuat ke tidak kuat di rumah ibu-ibu semua. Nak sangat kan contoh. Tapi memang sungguh. Kadang-kadang kita malu mas sekalian dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu. Sungguh malu kita dengan, ni saya guna bahasa lah, mudah faham. Nak kata apa, bahasa kita rumah sekangkang ke. Ini bahasa kita lah. Saya gunakan bahasa ni untuk faham. Bukan nak kata sekangkang ke kan. Penggunaan tu tak tepat. Cuma nak bagi tu biar jelas nampak. Bilik je, besar bilik mas sekalian, tapi bahagia sampai ke syurga. Kita bilik besar rumah. Bilik saja rumah dah. Ini bilik rumah ni. Ini bilik baru. Ya Rob, bilik baru 20 kali 30 bilik. Ada semua ada dalam tu, perlu tengok rumah lagi. Kalau rumah padang golf ada dalam rumah. Rumah baru ni. Tapi Allah Akbar, tiada rahsia bahagia. Kenapa? Tidak bertemu dengan sifat itu. Malah konsep kasih sayang. Lepas ni kita akan masuk. Ini bab kasih sayang sebenarnya. Sebenarnya hakikat kita, cerita hakikat syariatnya nikah, furuknya ta'adud, usulnya nikah. Furuk ta'adud, bilang-bilang, nikah itu usulnya. Usul perkahwinan, kehidupan. Kemudian kehidupan, maka tak apa dikatakan kehidupan selagi mana dia belum melayani bahtera rumah tangga. Dia dah kahwin dia, baru welcome to the club katanya. Kelab-kelab tahan telinga katanya. Jangan nasihat begitu. Ada ke begitu? Macam mana nak bahagia rumah tangga? Pertamanya kau kena tahan telinga. Itu dia nasihatkan. Maknanya membenarkan berlakunya bebelan demi bebelan. Ini satu nasihat yang mungkar sebenarnya. Nasihat yang berpaling daripada ketaatan.
nak naik muka, tunjuk muka pun tidak dibenarkan dalam Islam. Ini kan pula nak membebel dengan suami. Adakah seorang anak dibenarkan membebel dengan mak? Ketaatan itu duduk pada anak kepada mak ayah. Ketaatan itu duduk juga pada isteri kepada suami. Walaupun dua perkara berbeza. Ni hubungan mak dan anak, ayah dan mak. Ayah, mak dan anak, ini isteri dan suami. Tapi apabila pernikahan diserahkan, aku terima, maka dia ambil tanggungjawab. Bapa bubuh kat suami. Aku terima nikah. Dan yang menikahkan bapa, wali, serah, ambil tugas bapa. Antara tugas, antara perkara yang isteri tak boleh tanggalkan, bagaimana dia mentaati bapa dia dulu. Maka ketaatan itu transfer ke suaminya. Ini adalah hukum Allah. Adakah boleh waktu dulu, waktu dia sebelum berkahwin, dia membebel dengan ayahnya? Apalah ayah ni gini. Walaupun ada anak yang buat begitu, tapi tak ada seorang pun mengatakan baiknya anak itu. Tapi kalau sudah berkahwin, isteri berperlakukan suaminya begitu, membebel-bebel, caringnya isterinya. Amin, caring terus. Caring itu bukan dengan perlakuan begitu. Kenapa? Kerana padanya itu terletak hakikatnya. Syariat hakikat kasih sayang Allah. Sebab itu manusia ini terhijab. Itu kata tadi surah Sajdah 9. Akhirnya terhijab, terus tutup balik. Sepatutnya kejadian syariat kehidupan ini membawa kepada bila syariat di dalam falsafah perbahasan ilmu pecah pada 4 falsafah perbahasan ilmu. Jadi pada syariat jadi tarikat. Daripada syariat pernikahan dia jadi tarik, dia jadi jalan sepatutnya. Daripada perkahwinan itu syariat sepatutnya menjadi jalan untuk syariat, tarikat, hakikat. Jalan untuk berkasih sayang. Patutnya tarik kepada kasih sayang. Tapi kasih sayang itu membawa kepada mana? Patutnya membawa pada tarikat, hakikat, makrifat. Patutnya sepatutnya akan membawa kepada ma'rifatullah. Rumah tangga ini antara amalan yang sebenarnya membuka kepada hijab tabir yang selama tertutup mungkin, tapi kerana perkahwinan itu terbina atas nama Allah, maka Allah akan buka hijab bagi yang benar-benar nak mengenalinya. Dengan apa? Dengan sifat yang Allah bagi. Perasaan itu bukan datang dari istrinya, bukan datang dari suaminya. Maka sifat itu datang dari Allah Azza wa Jalla melalui kekasihnya yang menterjemahkan syariat pernikahan. Sebab tu nikah itu bukan perkara yang boleh ambil mudah. Ambil mudah tu sebab apa? Bukan sekadar nak, bahasa mudah saya kata, nak menanggung anak orang. Bukan sekadar itu. Kalau nak menanggung anak orang, mungkin Barat, mungkin bukan Islam lebih teliti dalam menjaganya. Sebenarnya nak menanggung sifat yang Allah terjemahkan pada manusia, yang nak dipertanggungjawabkan, yang mana langit, bumi dan seluruh kejadian lain tak mampu, tak sanggup nak menanggungnya. Surah Al-Ahzab ayat 70, yang mana ketika diturunkan tanggungjawab, langit tak mampu tanggung. Walahan langit nak dibanding dengan kita, mas kita. Kalau naik kita flight pun belum tengok langit lagi, baru tengok awan tu. Tengok, tak nampak tanah, nampak kaya luas. Itu bau atmosfer baru. Belum pun awan baru, belum masuk lagi atmosfer. Kalau masuk atmosfer terbakar dah kita. Ni langit, 7 pada langit nak dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab itu tak mampu dia. Bumi, apa kurang hebatnya kejadian bumi maksudnya. Allah rakamkan Al-Quran kejadian yang besar, tapi pun tak sanggup nak menanggung. Sebab apa? Sebab nanti salah pengakuan. Pasti kita yang kecil pun yang mengaku hebat. Ini kan kejadian yang terbentang luas. Maka pengakuan demi pengakuan yang batil berlaku pada manusia yang tidak mengenalinya. Aku yang menyayangi, aku yang kaya. Ini
tidak mencapai martabat ma'rifat. Malah syariat saja telah terbatas, terhijab dia daripada maksud yang sebenar. Sebab tu dalam perbahasan ni nikah, maka datanglah perbahasan nak bagi faham lagi nikah tu membawa cinta Allah melalui Rasulullah, lalu diterima pada kita manusia. Nak bagi tahunya milik Allah, maka datang syariat fankihu masna wa sulasa wa ruba', 2, 3, 4. Memang dalam perbahasan ayat ini menghadkan perkahwinan, bukan suruh kahwin ramai. Ada apa guna sebaik Ustaz guna ayat tu, bagus Ustaz, bagus Ustaz. Memang itulah syariat ayatnya. Yang mana sebelum datangnya syariat ini, isteri bukan 4. Nah, bukan 4 maksudnya. Apatah lagi yang tidak berpegang kepada Islam. Memang yang berdaftar tu seorang, yang tak berdaftar tu 100. Yang tak berdaftar memang dia setia dengan satu, mau halal haram pun tak faham, setia satu apa. Macam mana kita boleh yakin dia setia satu kalau dia tak faham halal dan haram? Cuba bagi tahu. Yang boleh menghalang kita untuk melakukan perkara-perkara itu halal dan haram. Hukum itu yang mencegah kita. Kalau letak kerana halal dan haram, ini yang berlaku. Yang tidak berpegang pada hukum pasti. Kalau berpegang pada hukum, baru kita ingat haram ni. Yang halal dah ada dah, Nabi ajar. Tengok Allah, haram ni. Yang halal dah ada, balik. Itu metodnya. Bukan tengok yang haram, lupa yang halal. Tu kacau tu. Hau biru dia buat. Hukum. Okay, baik. Maka bila hukum itu mengikut pada nikah, nak faham kasih sayang itu bukan milik manusia, maka Allah membenarkan. Bagaimana seorang ibu yang boleh melahirkan anak seorang, 2, 3, 4, 5. Orang kata sampai 14, ikut lah Ustaz. Ikut. Itu bagi yang kata boleh sampai 10, 14 anak. Bagi yang tak ada anak, nak cakap sini pula. Itu masuk kata yang ada seorang je. Makna kata kasih sayang kepada anak tak terhad pada seorang. Kasih sayang kan. Adakah lahir yang kedua kita pun cakap dengan yang si Alung, kamu bersedia untuk mak bahagi kasih sayang? Mak kena sayang dah separuh pada adik kamu nombor 2 ni. Kamu sanggup tak terima? Berat mak nak terima. Ada kita bincang anak kita macam itu. Datang anak yang ketiga, mak dah cuba dah, ayah dah cuba dah, tapi handbrake tak kuat. Dia cerita pak handbrake, walhal itu takdir Allah. Ini kena bersedia kasih sayang pecah 3. Dalam 3 akhirnya 10 tahun kemudian 8 orang setiap tahun satu. Mak pening nak bahagikan kasih sayang 8 orang. Jadi kalau mak tak sayang kamu, jangan marah. Ada seorang mak cakap macam itu. Mak lah biasa je dia steady kan. Mak pun cakap mak sayang semua sekali. 8 orang mak sayang. Macam mana sayang? Bagi tahu. Mak sayang dengan diri mak, bohong. Kalau sayang dengan diri mak, kenapa ada mak buang anak? Kenapa ada mak bunuh anak? Bukan sayang dengan mak. Mak hanya menjalankan tanggungjawab menyayangi kamu dengan kasih sayang Allah. Lalu tiadalah membeza-bezakan. Cuba nak bagi tahu, walaupun dalam hadis mengatakan tak boleh nak letakkan kasih sayang itu. Sebab apa? Sebab bukan manusia yang menentukan. Macam mana kita boleh tentukan kasih sayang walaupun sifat pun tak nampak? Yang ada itu perbuatan. Bagaimana dia klaim bahawa mak akan sayang kamu 100%? Buktikan. Abang akan sayang kamu 100%? Buktikan. Itu bukti yang jadi yang bila buktikan dia faham dengan kebendaan, mulalah janji-janji palsu diberikan.
Maka di situ nak menunjukkan kenapa boleh anak 5, 6, 7. Kenapa dari segi ini katanya martabat derhaka ni. Suami dengan isteri cuba lihat maksudnya. Kenapa anak ni martabat derhaka? Derhaka ni maksudnya dosa yang kat bumi, kat dunia lagi cash and carry. Sebab apa? Kerana melahirkan itu satu orang kata kejadian yang takkan boleh ditukar ganti. Mak melahirkan, jadi tak boleh. Wala takul lama tak boleh. Kamu tak terbayar dengan lahir. Walaupun mak lahir, mak tak jaga. Lahir itu saja tak boleh. Tak boleh deny. Itu lahir. Kalau dijadikan, ada persamaan ni lah. Lahir maksudnya dijadikan lah, tapi melalui rahim ibu. Tapi seorang wanita sebelum menjadi ibu, dia dijadikan daripada lelaki. Itulah Nabi Adam AS, Siti Hawa dijadikan. Makna kalau tak ada lelaki, tak ada membuat. Mana kejadian. Maka datang perbahasan derhaka. Derhaka ni dua, taat je. Mana ada terbalik? Tak ada. Derhaka dua. Yang mana tidak cium bau syurga. Yang satu lagi dayus. Membiarkan hukum hakam itu tidak apatah lagi yang haram disetujui. Pada isteri setuju, dayus. Bukan kata semua yang haram perbuatan isteri suami dayus. Tak. Sebagaimana suami tidak redha atas perbuatan jahat, kadang dia tegur tapi dia buat juga, suami itu belum dayus. Yang dayus ni adalah membiarkan, malah menyokong. Tak apalah, hati-hati. Sebab tu tak boleh redha semua. Jangan abang redha semua atas kamu. Cari pasal redha semua tu termasuk yang salah dia. Abang redha atas apa yang Allah redha. Apa yang Allah tak redha, abang tak redha. Habis itu. Tak boleh redha sembarang. Sekarang kita dipertanggungjawabkan. Kamu redha dia buat jahat ke? Tak. Jadi redha blanket. Itu bukan blanket approval. Redha subject tu. Dia tak boleh redha semua. Ini kadang-kadang buta dalam menilai kasih sayang sebenar. Asal sayang dia boleh semua. Tak. Sayang dengan maksud kait dengan hakikat, jadi sifat yang datang daripada makrifat Allah. Maka sayang kita mesti selari dengan Rasulullah, Nabi Allah Azza wa Jalla. Mana-mana yang Allah haramkan, tak haram pada kamu. Apa tak haramkan. Sama begitu. Maka ada ta'adud. Maka ta'adud ni membawa kembali, sayang tadi klaim seorang lah. Asal boleh sayang lagi, kahwin lagi. Why? Sayang milik Allah. Khalas. Tak boleh lagi nak bergaduh bab ni. Yang nak bergaduh tu perangai tak betul. Tu je. Bukan sebab tak berhati, sakit hati saya ni kan. Tak faham lah tu. Sebab tu kena pergi mahkamah, minta izin. Hakim yang menentukan. Kenapa kahwin yang pertama tak perlu ada hakim? Iyalah, sebab nanti kan syok sendiri pula. Sebab tu kena ada hakim. Hakim yang menentukan tentang syariat, fikir perangai betul tak betul. Bukan suruh bergaduh. Tapi hari ini belum ke hakim dah bergaduh pula. Dia menghakimi diri dia sendiri. Abang tak layak, terus tak layak. Sampai kata tak layak, dia remehkan suami ni. Hati-hati. Suami pula, kamu pun sama, tak layak jadi isteri pula dah. Lama dah aku tahan. Seorang tak berhati, sana tak berhati. Bukan itu. Bukan perkahwinan ta'adud 2, 3 ni sebab apa? Walaupun dalam syariat ni itu nanti kalau pergi ke mahkamah, sebab-sebab perlu, patut, dia ada perkataan. Kan? Siapa yang ada pengalaman tu boleh lah untuk bincang-bincang lah sikit lah tentang mahkamah ni. Saya tak ada banyak pengalaman, tapi ada lah turun naik tu. Atas dokumen tu tebal ni, tebal ni. Walaupun ada keadaan isteri tu ada uzur syar'i, insya-Allah tak boleh melahirkan anak ke apa ke, tapi bukan itu alasan. Kadang tak jadikan itu alasan pun. Sebab apa nak kahwin sebab nak mendidik. Tu je. Cantik dia tuan. Sebab nak kahwin sebab nak mendidik. Bagi tahu ke hakim. Nanti hakim akan tanya yang pertama, dah didik belum? Jangan didaunkan isteri yang pertama tu. Kamu abang nak cari kasih sayang kat tempat lain. Cari, tak jumpa.
Ini yang berlaku. Dia move, dia tukar-tukar. Sebab saya tu takkan ada kat mana-mana. Dia hanya ada pada Allah. Cari. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu carilah kat mana pun, takkan jumpa. Sebab tu maksud kata kita tak boleh hadkan. Ni sayang ni hak aku. Tak. Hak itu syariat luaran yang boleh dihukum pada mahkamah hukum tadi. Tapi kata sayangnya hak aku, dia hak Allah, milik Allah, dipertanggungjawabkan untuk kita menjaganya. Yang nombor satu kena jaga tauhid, mengesakan Allah. Ini nombor satu. Yang mana langit tadi tak sanggup, so dia akan mengaku hebat. Mengaku hebat ni susah. Bukan sekadar perbuatan. Kenapa Allah pilih manusia yang kecil kalau dibandingkan langit daripada kalau naik tadi kat abang tengok kita pun tak nampak mana. Ni abang lalu atas rumah ni standby tu. Kalau apa Qatar ke apa yang boleh wifi sekarang ni, yang terbaru di itulah siapa Elon Musk. Dia video call dengan Qatar Airways tu tak silap. Dah boleh wifi dah kan. Kalau Emirates pun boleh, tapi tengoklah zone dia. Masuk je boleh wifi tu. Ada standby apa nak lintas rumah kita ni. Tengok tak nampak. Tapi Allah bagi amanah yang besar, gunung, langit tak mampu nak pikul. Apa dia? Sifat tadi Silai ulang tak mampu nak mentauhidkan kembali. Ini nombor satu. Kedua, bila tauhid dah selesai, maka syariat dah pula. Kalau betul ni cinta Allah, jangan khianati ni dengan benda haram. Keras. Kalau betul tu cinta Allah, mengesahkan Allah, jangan khianati dengan perkara yang haram. Selesailah, semua terpelihara lah. Bukannya jangan khianati saya bang. Khianati apa manusia? Tak ada janji yang pasti pada manusia. Sebab sifat hati berbolak-balik. Tapi kalau ada janji mengenai ini cinta Allah, abang tak akan khianati dengan perkara yang haram. Begitu sebaliknya dengan isteri. Kalau masing-masing berpakat begitu, insya-Allah. Maka jemaah sekalian, itu tauhid. Kemudian menyatakan kekuasaan Allah SWT tidak boleh diduakan. Yang perkataan diduakan merupakan dosa syirik. Tidak berkata sinonim dengan jangan duakan kasih sayang saya. 10 minit. Okey dah habis. Jangan duakan kasih sayang saya. Duakan kasih sayang, bukan duakan diri saya. Kalau duakan diri, bukan 2, 3, 4, 5 dengan anak lagi. Mak tak boleh fokus, anak pamai. Abang ni kenapa? Tak nak kita tu, nampak pendek kau tak. Yang isteri pula, abang fokus kat saya. Apa fokus kat kamu? Abang dengan jawatan lagi, dengan mak lagi, dengan ini lagi, dengan kerja lagi. Tak jumpa isi sebulan sekali ada. Tak apa, sebab apa? Kerja. Tiba-tiba tak jumpa sebab apa? Balik isi rumah isi nombor 2. Oh tak boleh kata. Tak jumpa sebab kerja sebulan sekali tak apa. Tak apa. Kalau tak jumpa sebab balik rumah isi nombor 2. Oh ini pantang saya. Tak ada, tak balik pun. Dah tak balik pun. Itu ceritanya, maknanya bukan menduakan tu. Saya nak bagi tahu jasad tu dah di 2, 3, 4, 5 dah. Tapi hati tu yang mengatakan, yang mengakui tadi, sayang tu milik aku tu. Itu yang sakit hati tu. Kat situ saya dah beri satu konsep yang salah sebenarnya. Sayang tu kita salah letak, kita tak letak pada Allah. Jadi sebenarnya berbalik itu sebagai hamba Allah Ta'ala telah menunjukkan patutnya kasih sayang itu tanda-tanda kekuasaannya. Yang mana sifat kasih itu bukan daripada manusia dan bukan milik manusia. Ianya adalah milik mutlak Allah SWT, mutlak sebenarnya. Dan menunjukkan juga bahawa kasih sayang Allah itu maha luas, tak sempit. Tidak kita buat satu janji-janji palsu, sempit dengan kebenaran. Luas kasih sayang Allah. Itu kata anak boleh ramai, luas. Isteri boleh ramai, itu sebenarnya luas. Bukan kata tak cukup. Marah kawan tu. Ini zaman akhir zaman tu bukan isteri saja, anak pun sekarang orang marah. Anak ramai. Dia jadi satu benda yang tahu tak? Cukup dengan 2-3 orang. Kan nanti sekarang rezeki tak cukup. Ada rezeki tak cukup pula. Tadi kasih sayang kalau kahwin dua. Tak cukup-cukuplah seorang ada kasih sayang. Letang anak pula. Ramai ni kan rezeki tak cukup pula.
Cukuplah dengan 2 orang anak. Jangan main. Ada orang interview Gen bukan Gen Y lah, bawah sikit. Nanti dah kahwin ada anak tak? Tak nak. 10, 11 kata tak nak. Yang tukar TV tu kata, menyesal mak kau lahirkan kau lah. Bayangkan, majoriti, hati-hati. Sebab apa? Dia nampak rezeki tu duduk kat dia, kasih sayang tu tergugat, tak boleh nak together, tak boleh nak, yes, nak enjoy life. Dah ada anak nanti terikat. So sebelum nak ada anak ni, kita enjoy the moment dulu. Enjoy the moment lah. Ini berlaku masalah dan kasih sayang Allah tidak berkurangan, dan terakhir tidak berkurangan dan tidak pula kehilangan. Kena itikad betul. Tidak berkurang, tidak kehilangan. Masa kan berkurang kalau jumpa kat syurga. Daripada dunia ni kita kahwin ni mas sekalian, apa yang berkurang ni ke syurga tempatnya. Maka sifatnya bertambah. Malah bertambah tu kekal. Dia berkurang tu sebab salah letak. Kurang bagi duit, tak bagi duit raya. Contoh. Ini contoh ni. Tak bagi duit raya. Abang ni tak sayang saya kan? Macam itulah. Ini semua konsep-konsep yang merosakkan pemikiran. Bukan pemikiran, hati habis. Berkurang. Dikaitkan dengan umur. Tamak cakap, kita kadang belajar kata umur, tengok orang putih, tengok makin tu makin sayang. Bukan soal umur tu dia cuma buat lebih. Tidak. Tapi sayang itu tidak letak pada umur. Umur lah. Itu satu bab. Susah lah. Tapi sayang takkan berkurang kerana susah. Sayang takkan berkurang kerana keadaan umur ke apa ke tidak. Sebab tu ada satu terbaru ni, yang mana yang sekali lagi mas sekalian, sebab nak habis tajuk ni, nanti kita masuk tajuk baru. Yang dia kahwin dengan isteri dia ke hospital, dia isteri dia ke hospital, kanser. Viral. Memanglah sebenarnya sebelum nak nikah tu memang syariat tiada pasal. Tapi kalau dia nak, tiada halangan. Islam tidak melarang. Cuma kalau penyakit yang membawa kemudarat, itu contoh HIV, ada test. Itu pun tidaklah sampai tak menghalang. Kata tak sah, bukan. Rukun nikah tu dah ada, kita faham, bukan sebab sihat. Bayangkan, sakit tu, kanser, nikah kawan tu, terlantar ke hospital. Orang pun, oh sweet, inilah suami yang kita nak kan. Sedap-sedap yang kau cakap gitu. Inilah suami dambaan seorang isteri. Walau nak beritahu, walaupun sakit, kalau cinta Allah tu sudah datang, jangan cinta alasan lah. Itu nama cinta Allah. Walaupun dia faham tak faham, tu tak tepi lah. Tapi kita yang tengok ni kena faham macam itu. Hebat Allah. Bukan kata hebatnya lelaki ni, inilah calonnya yang kita nak. Okay, boleh kamu pun sakit sekali. Amin. Nak sangat calon macam tu, Allah bagi dia sakit sekali. Jadilah macam tu. Tak nak pula. Dah, boleh kita nak sihat lah. Masuk kata walaupun sakit, bukan kata dah lama kahwin ke rumah sakit. Ni hari nak kahwin, tahu isteri dia kanser. Terlantar, bukan kanser yang sihat gitu, tak terlantar kat hospital. Bayangkan waktu sayang Allah. Maka tidak berkurangan, dan yang terakhir tidak pula kehilangan, dan tetap duduk pada sifatnya yang maha kekal. Mungkin awak pergi dulu, atau abang pergi dulu, apapun, see you in Jannah. Bukan senang gitu. Okey bang, kita jumpa kat syurga. Amin. Itulah. Ni syurga ke syurga, dunia pun macam neraka. Dah ya Allah. Orang baru nak bersentimental sikit. Dia dah kata dunia pun dah macam neraka, jangan mimpi lah syurga jumpa. Apa tak ada soalan orang isteri, jumpa balik tak suami kat syurga, kata dia. Ya, kalau suami tu soleh, sama-sama masuk syurga, insyaAllah jumpa. Isteri menjawab, lah jumpa lagi, kata dia. Ada yang isteri bercita-cita nak jumpa balik suami dia. Allahu Akbar. Tapi kalau dua-dua soleh dan solehah tu pasti nak berjumpa balik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Tu saja mas sekalian perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam bab tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala pada perkahwinan.
Itu cara perbahasan kita dalam bab ta'adud. Mudah-mudahan sikit sebanyak meredakan dan merungkaikan salah faham, salah tangkap dalam perbahasan nikah dan ta'adud dan cerita tentang cinta Allah ni. Walaupun boleh banyak lagi kita bincangkan, dan lepas ni kita akan masuk tentang perniagaan. Tadi kasih sayang ni perniagaan pula, tijarah yang menzahirkan sifat Al-Ghani, Maha Kaya. Tadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Tu cerita dia, syariat ni sebenarnya hakikat makrifat satu, sifat Allah sebenarnya. Itu sebenarnya. Lepas ni kita akan cerita pula tentang tijarah, perniagaan. Dua-dua ni perkara yang takkan lari dalam kehidupan manusia, dan hari-hari kita berhadapan, dan boleh jadi inilah menjadi kadang-kadang punca pergaduhan yang besar. Kekayaan dan kasih sayang. Dua ni boleh jadi konflik yang sangat besar kalau gagal kita takbir urus dengan baik. Wallahualam. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya kekurangan. Terkasar-kasar kurang bicara dalam payah-payah. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan permasalahan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Di sini saya nak bagi kesempatan, walaupun baru kata apa, ad hoc ni, saya nak jemput jemaah sekalian yang hadir pada pagi ini, yang ataupun yang menonton, untuk hadir majlis kesyukuran adik saya. Semalam kita buat pernikahan dan majlis selawat. Kita saja boleh pas alamat, ada saya share kan di Denai Alam, ibu adalah mat yang berada lapangan, dan kita ada qasidah kali, ada persembahan selawat khas kita bawakan daripada Bulan Nur Simfoni. Maka datang, bukan sekadar datang majlis walimatul urus saja, tapi majlis selawat sebenarnya. Kita buat konsep majlis selawat itunya utama, nikah tu menumpang pada selawat. Itu kaedah yang kita bawa, insya-Allah. Wallahu alam. Aku lupa lihada wa sallallahu alaihi wa lakum wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Ila insana fi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.